وسلم. دعوني له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعليه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك. اللهم اتف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatlah bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah jadikan kita yang berkumpul pada malam ini hati yang benar-benar bersyukur di atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat, segala-gala nikmat yang Allah berikan kepada kita hatta dalam bentuk apa sahaja, insya-Allah. Maka hari ini kita akan bersama-sama dalam tajuk yang ni request ni, tajuk yang diminta iaitu tentang Al-Wahan, W-A-H-N, ataupun cinta dunia tetapi takut mati. Ni tajuk dia sebenarnya. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa dia sekali? Dalam perkataan cinta dunia itu dia termasuk mereka ini takut akan kematian. Maka termasuk daripada perkara yang merosakkan adalah cinta kepada dunia yang dipanggil dalam bahasa Arabnya hubbud dunia. Terlalu menginginkan terhadap dunia dan kita nak bertambah-tambah. Terlalu mencintai salah satunya pangkat, harta, dan mereka ini juga bersifat-sifat bakhil. Maka perkara-perkara yang kita sebut tadi itu adalah yang menghancurkan akan seseorang itu. Kerana apa? Kerana cinta ni kepada dunia tu tidak menampung dirinya. Makna penyakit bakhil pun antara salah satu daripada konsep cinta kepada dunia. Maka hubbud dunia ni, ni kena dengar betul-betul sikit. Cuba kita ambil perhatian hatta diri saya. Hubbud dunia dikutuk oleh ayat-ayat atau hadis tentang cinta dunia. Maknanya ada ayat-ayat, hadis-hadis nas ayat Quran tentang menceritakan kepada apabila seseorang itu cinta kepada dunia sehingga mereka itu sibuk dengan urusan dunia hatta mereka akan melupakan urusan akhirat. Akibat daripada cinta dunia itu, dia terlalu cinta dengan dunia, akhirnya kesannya apa? Dia takut mati. Maka inilah antara faktor-faktor bahayanya cinta dunia. Maka kalau dalam Islam itu
Dia tidaklah mengibaratkan seperti ini sahaja. Barang siapa yang cinta terhadap dunia dan menghendakinya dengan sangat menghendaki dunia, memupuk-mupuk dunia dan begitu mengagungkan terhadap dunia, maka orang tersebut dalam garis yang membahayakan. Dia maknanya dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah adalah mengenai ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tengok ayatul Quran yang Allah turunkan kepada kita, artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Maka berkait kepada ayat ini, Allah kata siapa nak dunia dan perhiasan dunia, Allah akan bagi. Malah Allah bagi dengan sempurna. Tidak ada satu pun kat dunia ni yang akan merugikan dia. Barang siapa, ditambah lagi, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang ataupun kehidupan duniawi, maka kami akan segerakan baginya di dunia. Dunia lagi dia dah dapat. Apa sahaja yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan bagi mereka neraka jahanam. Wa na'udzubillah min zalik. Maka ia akan memasukinya dalam keadaan yang tercela dan terusir. Ini bukan ayat saya tetapi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kadang-kadang kita perasan tak? Kita buat sesuatu, kita nak balasannya sesuatu itu on the spot. Contohnya kalau kita tahu dalam fadilat sedekah. Bila kita sedekah, kita nak dapat on the spot juga dia punya kesan ataupun feedback. Sebab kata orang, sedekah RM1 dapat 7. Contohlah. So kita nak apa? Kita nak cepatlah dapat benda ni. Sampai tak tertunggu-tunggu. Maka Allah hanya, dia bersifat Al-Alim, mengetahui akan hati kita. Maka Allah kata, kalau kau nak, aku bagi dunia dan perhiasannya dengan sempurna Allah bagi. Ni kita takut. Sebab itu orang-orang alim ulama, ahli-ahli sufi, dia sangat takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan mereka mengatakan, aku tahu bahawa sekiranya itu adalah ujian nafsu ataupun ujian daripada syaitan. Dia tahu. Ini ujian nafsu, dia boleh tahu. Dia boleh atasi. Ini ujian daripada syaitan, dia boleh atasi. Mereka sangat rusing dan takut sekiranya Allah memberikan mereka nikmat, tetapi nikmat itu adalah tanda ujian Allah berikan kepada mereka. Ini tahap-tahap orang-orang yang beriman, orang-orang yang tingkat darjatnya sampai kepada yang kita belajar semalam, makam musyahadah, makam mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terdiri daripada guru-guru mursyid kita. Dia termasuk dalam ciri-ciri guru mursyid. Pertamanya, dia mestilah buat sesuatu kerana Allah. Yang kedua, cabut dunia. Tak ada istilah memandang batu seperti emas. Memandang emas seperti batu. Sampai ke tahap itu. Maka ayatul Quran ini memberi ancaman kepada mereka yang cintakan akan dunia. Sebab itulah dunia ni, kalau kita dapat, dia seperti apa tau? Minum air laut. Bila kita haus, kita minum air laut, perumpamaan, ayat-ayat tamsilan, perbandingan. Puas tak? Tak puas. Makin haus. Inilah perumpamaan ni. Maka kita mohon pada Allah agar kita tidaklah termasuk dalam golongan-golongan yang cinta akan dunia. Kemudian Allah tambah lagi, dan berilah perumpamaan kepada mereka. Siapa mereka itu? Manusia-manusia. Kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maknanya air hujan tu turun dengan lebatnya. Maka menjadi subur kerana tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Dengan adanya hujan, barulah tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Maksudnya begitulah. Sebab itu dulu pernah guru saya pesan. Contohnya, kalau dari segi nak buang sifat dunia ni, yang pertama ni, ini memang orang kata kejam lah teknik dia. Nak buang cinta dunia ni, dia suruh kita balik, balik kat rumah, tengok barang apa yang paling kita sayang, barang itu kita bagi ke orang.
Sampai tahap tu nak buang cinta. Maka kita ni bukanlah kata barang yang kita pakai, contoh saya tengah pakai laptop ni, saya bagi orang pakai laptop. Itu memang tak apa-apa lah nama dia kan, sebab kita pun nak guna. Contohnya, kita tengoklah, kita pergi dekat dalam almari rumah kita. Kita pun buka almari. Buka-buka berapa puluh pasang baju yang kita tak pakai, tapi kita sayang nak simpan. Contohnya, baju kahwin kita dulu pun kita simpan juga. Nak pakai belum tentu sebab saiz pun dah lain lah. Contoh. Tapi sebab sayang. Itu tanda cinta dunia. Apa lagi? Kita tengok handbag kita. Handbag macam dulu saya juga cinta pada handbag juga. Buat collection. Pantang ada yang baru kita duk beli kan. Tapi Allah akan hisap. Maka perlu keluarkan untuk membuang cinta dunia. Kita hanya ambil apa yang perlu. Yang tak perlu kita kena bagi. Sebab apa? Bila kita simpan sesuatu benda dekat dalam rumah kita, yang pertama ni kita ada sifat bakhil. Yang kedua ni kita tidak menggembirakan orang. Contoh ada sesuatu benda yang kita suka, kita bagi orang, orang tu gembira. Itu lagi bagus daripada kita duk gembirakan hati kita yang tak berapa nak gembira ni. Contoh kalau bagai dalam penghijrahan. Pesan guru saya nak buang sifat bakhil ni ibarat seperti apa tau. Dia kata bila kita banyak berinfak, kita banyak bersedekah. Cara ni ibarat adalah seperti bila kau banyak memberi, daun akan gugur ke bumi. Kemudian bila gugur tu maknanya rezeki lah dia kata. Kemudian kau sapu semua daun-daun tersebut, daun-daun kering. Hilanglah rezeki tersebut, Allah tambah lagi tak? Allah akan tambah lagi. Allah akan bagi lagi. Tetapi kalau kita ni, rezeki kita ni tidak kita bersihkan, maka dia akan tertampuk di situ. Dia tidak disucikan. Begitu juga dalam konteks ilmu. Ada ilmu tapi kita tak keluarkan dia. Maka dia jadi seperti air yang bertakung. Air bertakung ni jadi apa? Makin lama makin busuk. Dia tidak circulating. Dia tak berputar. Inilah maksud dalam kalau kita nak tengok hubbud dunia. Macam mana kita nak buang. Maka dalam konteks-konteks yang kita boleh tahu, dalam hukum-hukum agama kita ini, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia dah mula ajar kita dah. Dia dah bagi tahu dah kat kita. Dia dah tunjukkan kepada kita untuk bagaimana nak buat hubun dunia. Yang ditunjuk oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Baju kita yang banyak tu sebenarnya orang pun tak nak dah. Baju lama sangat dah. Baju buruk je. Tu kena buat sesuatu. Jangan penuhkan almari. Maksudnya. Nak buang sayang. Itu yang tak boleh tu. Perkataan. Nak bagi orang dah tak nak dah. Pesen kita pun buruk, apa semua buruk dah. Dia kena buat sesuatu. Kita tak boleh simpan. Selagi mana kita simpan, selagi itulah kita akan dihisap. Ini kalau cerita pasal hari hisapan ni, cukup takut ni. Kalau kita tengok almari kita, sebab tu ada seorang pesanan, seorang ustazah ni, dia pesan apa? Cek baju kita, khususnya wanita. Kalau baju itu kita tak pakai lebih daripada 40 hari, maka kena keluarkan dia. Untuk menyelamatkan apa? Kita daripada hari hisapan yang sangat panjang. Maka kita jangan menzalimi diri kita. Itu yang kita kena faham, konteks dia. Allah tak marah kalau kita nak membeli. Allah tak marah, tapi cara dia kau kena pakai. Kita tak sanggup nak pakai, masalah. Maka dalam peristiwa nak buang hubbud dunia ini telah diajar oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama dia antara role modelnya dirinya sendiri. Keduanya isteri baginda Siti Khadijah. Ketiga ni kita tengok para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Ini semua golongan-golongan orang-orang yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Yang harta mereka tu sampai ke hari ini kita rasa. Tetapi kita ini bila kita ada secebis dia cinta pada dunia, maka habislah. Ini dipanggil hubbud dunia. Dia ada lagi satu, cinta makhluk. Dia cinta akan dunia.
Sebab itulah dalam surah Yasin Allah kata apa? Kemudian engkau tidak akan sempat untuk menurunkan wasiat apabila telah tiba masa. Itu Allah bagi peringatan pada kita. Sebab rezeki Allah bagi pada kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Cukup sekadar kita pakai, cukup sekadar cukup. Yang lebih tu kita kena bagi. Bukan lebih tu kita simpan. Bila lebih tu kita simpan, ia jadi apa? Itu yang jadi pembaziran. Kalau guru saya dia pesan, kalau nak tunjuk kaya sangat, tak payah beli kereta banyak-banyak, dia kata. Tak payah beli kereta 5-6 biji. Beli sebiji kereta tu memang confirm mahal. Tapi kita pakai setiap hari. Allah tak marah. Kalau kita beli kereta banyak-banyak biji ni, contoh macam kalau kita tengok salah satunya adalah Sultan. Sultan kita, Sultan Brunei. Kereta dia ribu. Kalau kereta banyak-banyak ni, rasa-rasa dia pakai tak? Confirm tak pakai. Yang keduanya, ada maintenance. Road tax, minyak hitam. Kan? Maka mungkin bila dah berlaku pembaziran, itulah kita mengimani dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kena mengimani ayat ini. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian ianya menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya, dan kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kalau kita tengok, sebab tu Allah kata dunia ni hanya letak di tangan. Jangan kau letak dalam hati. Bila kau letak dalam hati, habislah. Hati kita ini adalah singgasana Allah. Kalau orang-orang alim ulama dia sangat menjaga hati, tidak mahu masuk walau sekelumit secebis cinta dunia masuk ke dalam. Bila masuk dia, Allah tidak akan singgah. Ini dalam perjalanan-perjalanan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarikat. Maka mereka ini sentiasa ingin menyucikan diri mereka. Hubud dunia ini bukan sekadar kepada duit saja. Kadang-kadang kita nampak duit. Tidak. Perniagaan. Anak bagaimana? Hubud dunia. Kita nak anak kita sekolah bagus. Kita nak anak kita ini macam di compare. Oh, anak saya bagus, anak saya, anak kita je lah. Itu pun salah satu. Sebab tu Allah cerita tentang anak. Ada orang pula, dia bukan hanya kejar duit, tetapi dia hanya kejar pangkat. Sentiasa nak berada di atas je, tak nak turun kat bawah langsung. Pun ia juga, itu pun hubud dunia. Sentiasa ingin menang. Kalau dia ni menang semua, maksudnya macam tu. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dan ertinya, barang siapa yang cinta terhadap dunia, maka akan menyebabkan hati seseorang itu jauh terpeleset. Maksudnya seseorang itu hatinya itu macam hidup tak hidup maka jatuh dalam kesalahan, kemaksiatan dan kebodohan. Ini bagi mereka yang dia rasa, orang yang cinta dunia ni dia rasa dia bijak. Dia rasa. Maka dia jadikan sumber-sumber rujuk mereka itu bukan berpandukan, kebanyakannya bukan berpandukan Islam. Tengoklah kita punya idola siapa. Kalau kita contoh kita tengok orang-orang bisnes, idola mereka siapa? Siapakah guru mereka? Siapakah mereka jadikan sebagai sumber rujuk? Sebab itu dalam perniagaan pentingnya kena ada guru kerohanian. Bukan guru bisnes je kena ada. Guru kerohanian pun perlu ada. Sebab guru kerohanian inilah yang nak betulkan balik alignment dia tu. Macam kereta lah. Jalan jauh sikit cukup masa kena betul alignment. Bila kena langgar lubang, kita dah rasa steering kita sengit kan. Maknanya dah tak betul. Kita kena buat apa? Pergi alignmentkan balik. Betulkan balik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita dah terjatuh, langgar lubang, pergi alignkan balik antara syariat dan hakikat. Dunia dan akhirat kena seimbangkan kembali. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka bukan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Sebaliknya mereka melebihkan akhirat daripada dunia. Kemudian kita tengok lagi nas-nas tentang hubbud dunia.
Nabi kita pernah pesan dalam hadisnya, sekiranya dunia itu memiliki nilai seberat sayap nyamuk di sisi Allah. Ini perumpamaan. Maknanya kalau kita tangkap nyamuk tu, kita ambil dia sebelah dia punya apa? Dia punya kepak tu kan. Kita timbang lah. Nescaya dia tidak akan memberikan setetes pun kepada orang yang kafir. Kalaulah ada nilai, maknanya kalau kita timbang lah, memang tak ada nilai. Di sisi Allah tidak ada nilai langsung. Ambil lah tu, nyamuk, kita cabut satu dia punya kepak tu, kita letak atas timbang. Memang takkan bergerak sebab kosong. Dia ibarat seperti kapas. Itulah perumpamaan dunia di sisi baginda Nabi kita. Ajar pada kita, dunia ni tak ada apa. Kosong. Jangan kau timbang. Maka dia tambah lagi, barang siapa yang mengambil dunia di luar daripada apa yang dia perlukan, maka tanpa sedar, dia telah merasuk dirinya sendiri. Merasuk ni bukannya kena rasuk hantu. Merasuk ni adalah mula tamak dan tamak tak puas, makin tak puas. Contoh dulu kalau dapat gaji 1,000, okeylah. Bolehlah. Tapi tak puas lagi. Naklah 3,000, nak rasa 3,000. Okey, dapat gaji 3,000. Oh, best juga kalau saya dapat gaji 5,000. Dapat gaji 5,000. Best juga kalau saya dapat gaji 10,000. Dapat 10,000. Makin tak puas. Nak lagi 15,000. Nak lagi 20,000. Makin tak puas. Sebab apa? Yang tidak puas itu adalah nafsu. Nafsu kita ni jangan bagi dia makan. Nafsu kalau kita bagi dia makan, dia makin mengaum. Nafsu ni ibarat kata-kata sufi dalam kitab-kitab tasawuf. Ia adalah seperti singa. Singa ni kalau kita tak bagi dia makan, dia senyap. Dia diam. Kalau kita tengok singa-singa dekat zoo tu, kan dia tak mengaum tu. Sebab dia tak dia bagi makan. Cuba kita bagi dia makan yang kenyang. Dia punya nganga mulut mengaum tu, mau satu zoo boleh dengar. Belang dia tu, dia tunjuk, orang kata dia tunjuk belang. Bukan dia cabut belang dia, tak. Dia buka kepak dia tu. Sebab dia kenyang. Begitu juga dengan nafsu. Jangan bagi nafsu kita makan. Maka kita ambillah dunia ini sekadarnya yang mana perlu untuk diri kita. Tu cukup. Macam kadang-kadang orang yang dah tak ada apa-apa ni kan, dah berumur-berumur ni, dia kata apa, tak ada apa dah. Nak buat amal ibadah lah, duit pun nak simpan pun, nak buat apa. Maka habiskanlah masa hanya untuk beramal ibadah. Kemudian dia tengok. Beliau juga mengatakan kezuhudan terhadap kekayaan di dunia membuatkan hati menjadi tenang. Zuhud terhadap dunia. Sedangkan keinginan terhadap apa? Terhadap dunia menimbulkan banyak kegelisahan dan kesedihan. Kenapa hari ni ramai sangat orang yang stres, ramai sangat orang yang depression, ramai sangat orang yang bercerai-berai? Ini punca dia. Puncanya adalah mereka tidak zuhud kepada dunia. Mereka nak lebih. Maka mereka tidak puas hati. Mereka memberontak. Akhirnya menimbulkan kegelisahan. La in syakartum la azidannakum. Tidak bersyukur. Macam mana Allah nak tambah nikmat? Dia punya keyword senang ni. Apabila kau bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah suruh kita bersyukur. Sebab itulah dalam, kalau kita kata Al-Fatihah itu adalah dipanggil apa? Jantung bagi segala-galanya. Apa-apa pun buka dengan ibu. Ibu kepada Al-Quran adalah, kalau kita cakap buka dengan umul kitab. Umul kitab tu maksud ibu dalam kitab Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Pertama Allah kata, yang pertama ayat yang kedua. Alhamdulillah, pujilah aku. Di situlah perkataan bersyukur. Allah suruh kita bersyukur je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb sekalian alam, kau pujilah aku. Itu je tujuan hidup kita. Mula-mula Allah buka dengan Bismillah. Dengan. Makna kena ada apa-apa pun kita ni dengan Allah. Tak boleh. Tak boleh kita nak pisahkan diri kita dengan Allah. Semua yang kita buat ni, semua ni lah kerana bila mana kita dengan Allah, dengan izin Allah hakikatnya. Kalau kita faham ayat Bismillah ni,
Kat mana nak lahir sombong? Kat mana nak lahir rasa keakuan? Kat mana nak lahir rasa hebat? Tak akan terlahirnya. Sebab bismillah, dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah kita bersandar. Kalau tidak ada perkataan ba tu, hancurlah kita. Kemudian Allah kata, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujilah aku, Rabb sekalian alam. Allah suruh kita pertama, bersandar dengan dia. Kedua, pujilah aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Akulah yang maha pengasih. Akulah yang maha penyayang. Akulah dia lah yang bagi semuanya. Kemudian Allah terus cakap, Maliki yaumiddin. Akulah pemilik hari pembalasan. Maknanya hidup kita ni sampai ayat Al-Fatihah tu yang nombor 2 je. Yang nombor 3 je. Sampai kat situ. Start pada ayat yang keempat, Allah dah mula menceritakan tentang hari pembalasan. Akulah pemilik hari pembalasan. Apa yang kau nak bawa depan aku? Sebab tu dia pergi perkataan din. Din tu apa? Din tu adalah pembalasan. Din tu adalah akan dibalas dengan apa yang kau lakukan di dunia. Bila kat sini kita tersungkur. Ya Allah, apa aku nak bawa ni ya Allah? Kita yakin ke semua amal kita Allah terima? Belum tentu. Kita tak tahu yang mana satu Allah terima. Maka kita rajin-rajinlah buat kebaikan. Maka jangan ada sedikit pun cinta dunia itu masuk dalam diri. Yang pertamanya, bagaimana kita nak buat? Kalau orang ada harta, dia kena keluarkan hartanya. Ini dia punya matematik. Barulah dapat rasa. Kalau tak nak keluar, tak apa Allah kata. Kalau Allah sayang kita, caranya Allah ambil. Macam mana? Caranya senang kan? Rabb sekalian alam, Rabbil alamin. Dia bagi banjir, habis semua dia ambil. Nak cakap apa? Mana kita punya? Itu tanda dia menunjukkan kekuasaannya. Dia yang mengatur alam ini. Kalau Allah nak ambil kat kita ni, dia boleh ambil semua. Sekelip mata. Itu cara dia untuk kita merenung. Afala yatafakkarun. Maka kau berfikir lah. Di manakah diri kau? Di manakah kedudukan kita? Hanya sebagai seorang hamba Allah. Yang sentiasa bersandar dengan Allah. Tidak layak ya Allah aku nak sombong ya Allah. Tidak layak aku nak meminta-minta. Tidak layak ya Allah aku nak mengemis. Melainkan hanya dengan Engkau saja ya Allah. Bila kita tahu kadang-kadang benda ni memuhasabahkan jugalah diri saya. Mula-mula saya nak berhijrah dulu, benda ni yang kena buang dulu. Sebab tu, kalau ada siapa yang pernah dengar ataupun pernah baca artikel tentang di apa masa Raya Haji hari tu tentang dia kata Imam Mahdi tu akan ditabalkan masa bila? Masa saat wukuf. Dia kata Imam Mahdi akan mula ditabalkan. Mereka ni pun semua pergi. Pergi sekali tak ada. Tak adalah kejadian itu. Maka tidak adalah Imam Mahdi ni ditabalkan. Maka semuanya adalah seperti senda gurau. Apa jadi tau? Dalam perkumpulan itu, ketua dia cakap macam ni. Dalam perkumpulan kita ni, dia kata kenapa Allah tak reda? Sebab ada seorang. Dia kata dia cakap seorang. Seorang daripada perkumpulan kita ni yang masih menyimpan harta yang tidak dikeluarkan pada jalan Allah. Nampak? Ini bahasa-bahasa orang ahli tasawuf. Sebab apa? Kita kena sucikan hati kita daripada melekatnya dunia. Tapi kalau kita nak tahu, itu sebab kita kena belajar, kita kena ada ilmu. Mana satu ajaran yang benar, mana satu ajaran yang tak betul. Macam hari tu kita kupas tentang ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar lagi sama-sama. Ciri-ciri guru mursyid macam mana kita nak ambil. Dia bukannya suruh kita mengarut-ngarut ni. Tidak. Ada cara dia. Maka orang tu buat apa? Dia tempah tiket, dia terus balik. Sebab dia tahu dia je yang ada simpan duit lagi. Bukan kata kena habiskan. Dia kena faham konteks itu. Maka keselamatan umatku adalah dengan zuhud dan yakin. Baginda Nabi kita cakap, nak selamat tentang diri kita, pertama kena ada zuhud. Kedua kena ada keyakinan. Zuhud ini bukanlah bermaksud zuhudnya di hati.
Bukan kata zuhud itu perlu dipamerkan. Pakai baju koyak-koyak. Dia kena faham juga konteks ni. Sebab kalau tak faham ni, haru ni. Ustazah kita zuhud lah Ustazah. Lepas tu, habis tu buat apa? Kita pakailah tekung yang koyak yang ada. Tak. Zuhud itu duduk di hati. Maknanya sekadarnya. Tak payahlah melebih-lebih. Sekadar dan secukupnya pada diri kita, pada kadar diri kita ketika itu. Itu kita kena faham perkataan zuhud. Maka janganlah kita ambil satu spekulasi, ustazah kena zuhud. Lepas ni habis semua duk pakat jual rumah. Lepas tu nak duduk mana? Bawah jambatan. Itu dah jadi fitnahan. Dia duduk semua bawah jambatan. Ini geng Ustazah Aisyah ni, dia kata zuhud. Dah buat satu perkumpulan duduk dekat bawah jambatan Subang. Jenuh saya nak jawab. Maknanya bila kita dah ada ni, kita syukur lah. Dah cukup lah tu, cukup. Jangan tambah-tambah lagi. Nak beli almari. Boleh nak beli almari. Allah tak marah. Kalau dah reput tu, beli ya. Jangan beli almari saja-saja. Itu maksud dia. Maka perlulah yakin. Nak yakin pada mana? Yakinlah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yakin ini iaitu setelah kita mengeluarkan itu, kita yakin akan ada rezeki kita. Jangan kata, ini kalau aku sedekah ni habis duit aku ni, aku nak makan apa? Kena ada yakin. Yakin ni penting. Yakin ini juga masuk bab tauhid. Maka dan nanti akan rusaknya umatku sebab dengan meletak ataupun meletak-letak harta dan juga panjang angan-angan. Dalam konteks panjang angan-angan ini pun terhadap hubbud dunia. Kan? Pasal tak kita dulu kan kita suka design akan hidup kita. Ini Rasulullah, ini hadis Rasulullah yang saya baca ni. Maka Rasulullah tidak mengajar kita untuk kita sentiasa panjang angan-angan. Bila kita panjang angan-angan, kita ini akan cinta pada dunia. Okey, nanti umur saya sekian bin sekian, rumah saya nak macam ni. Ini budaya orang mana? Kan? Nanti bulan 12 banyak keluar. Dia bulan 12, bulan 11 hujung dah mula lah. Dia panggil vision board. How you design. Tak salah. Saya tak mengatakan salah. Boleh nak design. Tapi kita takut. Kita takut cinta kita kepada dunia tu melebih sehingga kita tinggal akhirat. Tu yang kita risau. Sebab tu kena ada alignment dia dengan Islam. Hidup manusia ini, hidup umat Islam ini mesti ada dia punya deadline. Mesti ada dia punya vision. Dia tak boleh, saya memang nak jadi ahli ibadah. Tapi bila nak start, nantilah tunggu hidayah. Memang tak ada lah. Maksudnya kena ada dia punya sebab Islam dengan nombor dia tak lari. Islam dengan matematik dia tak lari. Sebab tu kalau orang panggil ilmu hisab. Ilmu hisab ni ilmu mengira. Nama Allah Al-Hasib yang maha menghitung. Sampai macam tu sekali. Sebab tu kita ada kiraan. Semua ada kiraan. Pasal tak? Solat 2 rakaat, pukul berapa, puasa berapa hari, semua ada kiraan. Tawaf berapa kali, semua. Tidak boleh terpisah dengan kiraan. Dengan nombor tu tak boleh berpisah kalau dalam Islam. Maka dalam kehidupan kita, kita kena ada satu deadline. Apakah tujuan hidup kita? Bilakah kita nak mencapai? Tak pernah terlambat lah. Jangan pernah rasa terlambat. Kalau yang dah berumur-umur ni tak payah ceritalah tentang benda ni. Cuma nak betulkan hati je. Nak betulkan sikit ibadah-ibadah ini supaya tidak ada rasa wujud diri tu. Kalau orang-orang yang dah sampai ke penghujung. Selalu kalau guru saya pesan, kalau tengok crowd tu, kalau ramai makcik-makcik tu cerita pasal mati je kat dia. Dia cakap timbulkan rasa takut akan mati kepada diri mereka. Kalau yang muda-muda ni, kita nak ajak buat kebaikan. Maka kita tengok banyak sekali hadis dan juga ayat-ayat ataupun kata-kata daripada para alim ulama kita mencela kehinaan dunia dan mencela orang-orang yang cinta terhadap dunia. Celaan tau. Mereka menghina. Contohnya karangan para ulama itu banyak menerangkan tentang benda ni lah. Hubbud dunia. Ahli-ahli salaf
maka mereka pun menceritakan kitab-kitab ini. Maka dunia ini ibarat daripada setiap apa yang ada di bumi, perkara-perkara yang mengenak-enakkan. Sesuatu benda yang lazat dan dari perkara harta dunia yang diinginkan oleh nafsu, yang diinginkan oleh hati, dan perkara-perkara yang ingin ditambah-tambah atau dibuat collection atau ingin dikumpul-kumpul. Ditumpuk-tumpuk orang bagi. Sebab nanti ahli-ahli syurga ketika hari-hari hisapan, dia belum masuk syurga lagi. Masa hari hisap ni, ada 7 golongan yang Allah akan letak di bawah payungan arash. Hari hisapannya. Belum lagi masuk syurga. Allah akan letak di bawah payungan arash. Dia duduk tu, ibarat dia duduk bawah payungan arash tu dengan segala harta yang bertumpuk-tumpuk masuk. Sebab apa? Balasan Allah terhadap mereka yang meninggalkan dunia ketika mereka hidup. Dia duduk, ada yang kata atas pasir tu ada ulama yang menceritakan pasir itu adalah berlian-berlian. Kita bayangkan bagaimana kayanya ketika itu ditumpukkan segala harta. Semuanya yang mereka miliki ketika itu adalah emas-emas belaka. Tetapi hati mereka tidak tertarik kepada sedikit pun. Ini adalah hadiah daripada hamba-hamba Allah yang meninggalkan dunia. Dia buang cinta dunia itu, maka Allah hadiahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan. Dia jadi indah, dia nampak cantik. Allah akan bagi pandangan mata kita nampak cantik. Ya Allah, cantik ni. Berapa ribu harga handbag tu? 15,000. Cantik sungguh. Contoh kan. Harga bukan kaling-kaling. Dia rasa Allah perindahkan ni. Mata kita ni. Kita tengok macam mana ujian Allah pada kita. Kemudian dia perindahkan apa? Wanita-wanita. Wanita-wanita ni pun dinampakkan indah. Macam mana wanita-wanita nak nampak indah? Kita tengok pencuci muka harga berapa. Contoh kan. Pakaian-pakaian dia, handbag dia, penjagaan dia nak diperindahkan. Ini ujian Allah pada kita. Kita pun cantik betul. Kemudian diperindahkan anak-anak mereka. Macam mana perindah anak-anak? Anak saya ni belajar kat Switzerland. Anak saya ni doktor dekat Nosh. Anak saya ni keluaran Monash. Contoh. Ni diperindahkan. Kemudian harta yang banyak dari jenis emas. Ni kita takut ni. Maknanya kenapa Allah tak sebut duit? Banyaknya emas dan perak. Ayat perkataan dia emas perak. Memang kita kena kumpul emas dan perak. Sehingga akhir zaman nanti duit ni dah tak ada makna dah. Nilai tidak ada. Iaitu perlulah banyak simpan emas. Sebab tu Allah cerita banyak emas dan perak. Kan macam sekarang kan ramai orang cerita, menyimpanlah emas. Simpanlah emas. Pun tak boleh. Melampau-lampau tak boleh. Sekadarnya. Okay? Maka kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan ni apa? Bukan kuda yang naik dah. Tak. Kereta-kereta. Motosikal gitu. Basikal gitu. Bukan kata kereta. Basikal pun hari ni harga 15,000, 17,000 buat collection kat dinding kau. Kan? Tak apa. Binatang-binatang ternak. Binatang ternak ni apa dia? Bukan sekadar kambing dan lembu. Kucing-kucing yang harga beribu-ribu. 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 12,000. Nampak? Dan juga sawah ladang. Sawah-sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia di sisi Allah. Tempat kembali yang terbaik adalah syurga. Kucing tak apa lagi Ustazah. Kucing tak apa lagi. Itu ular lah. Ular lagi? Ikan. Ikan tu ada apa nama? Arwana. Apa benda nama? Dalam masam muka dia kan. Muncul. Dia mahal tu ikan tu. Dia meninggal. Bila dia meninggal, tuan dia pun macam nak sakan meninggal sama tau. Ikan tu kan. Bila benda mahal, maintenance mahal. Takkan bela kucing, beli 5,000,
Bagi makan whiskas, mana cantik bulu dia, maintenance mahal. Maka inilah maksud perkataan binatang-binatang ternak. Dan barang siapa yang tidak meneliti dari mana dunia ia dapat, baik itu halal atau haram, hingga dia melupakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan perkara yang taat dan terjerumus dari perkara yang haram dan maksiat. Maknanya bila dah cinta pada dunia ni, halal haram dia tolak tau. Ini cerita benar. Saya nak cerita satu cerita benar. Ada seorang sahabat saya, kakak. Dia tanya saya. Dia kata, Ustazah nak tanya ni. Dia ni kontraktor. Ini tegang punya cerita. Saya tak nak cerita kat mana je. Baru lagi berlaku. Dia kontraktor untuk repair surau. Kontraktor ni akan keluar quotation kan. Tahu apa AJK surau kata? Saya nak 3,000. Dia suruh markup harga tau. Ini cerita surau. Bukan cerita buat tandas ke apa. Nampak? Orang surau. Maka kalau ada hubud dunia dalam jiwa kita, walaupun kita ini ahli ibadah, nampak jadi apa? Halal haram tolak tau. Jangan main-main. Alah kasih adjust sikit lah, adjust punya adjust. Sebab itu, kalau orang-orang Cina, kalau dia tengok dia dapat kontrak rumah Allah ni masjid, dia takut. Oh, ini you punya rumah Tuhan, kita tak berani. Tapi orang Melayu selamba. Sebab itulah kalau buat, minta maaf lah cakap, buat masjid, jadi apa? Tak sampai 3 tahun, atap bocor. Harga juta-juta. Mana perginya? Maka di sini dikatakan bahawa orang ini halal dan haram, dia dah tak fikir lah. Walaupun dia ahli ibadah. Kita takut kita ni. Kita risau kita lah. Betul tak? Jangan pandang duit. Nampak duit habis. Jangan kita teruji dengan duit. Walaupun duit itu kita perlukan untuk meneruskan kehidupan. Jangan jadi penunggang agama. Ini maksud dia. Maka orang yang seperti ini adalah golongan yang akan terus mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat kuatiri akan keimanan kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah sebelum mereka menemui ajal mereka. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di bawah tanganku sahaja. Sampai ada ayatul Quran. Allah ajar kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di bawah tanganku saja dan jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Dunia ni jangan masuk dalam hatiku dan jangan kau jadikan dunia ini pusat keperhatinanku. Maknanya prihatin yang kita terhadap dunia ini yang banyak kita fikir hanya dunia semata-mata dan janganlah engkau menjadikan terminal ilmu ataupun ilmu kita ini sampai ilmuku hanya untuk mencari dunia semata-mata. Ini dalam ayat-ayat yang perlu kita jadikan doa. Sebab tu kadang-kadang kita kata, ya Allah, cinta dunia ni termasuk cinta pada anak-anak, cinta pada suami, cinta pada pangkat, cinta pada darjat, cinta lah apa benda yang dia cinta. Kalau orang-orang tua tu kan dia suka sangat simpan barang-barang lama kan. Tin-tin kosong pun dia simpan. Tu cinta hubung dunia tu. Kan? Maka kita kena pecahkan tradisi tu. Dia dah jadi tradisi pada kita hari ni. Dia jadi macam dah turun-temurun. Tu nenek kau lah buat. Turun ke nenek ni. Tak boleh. Kita pada tahap kita kena stop kan benda tu berlaku. Untuk kita pecahkan tradisi tu. Supaya mereka tidak melakukan lagi. Itu maksud dia. Jangan kita ikut. Banyaklah sebenarnya yang perbaharuan yang kita perlu buat pada peringkat kita khususnya untuk anak cucu cicit kita nanti. Banyak. Jangan kita tiru, jangan kita menyokong dan jangan kita ikut. Maka kita renunglah benda tu. Moga-moga Allah ini pelihara diri kita, pelihara iman kita. Jangan ada sekelumit untuk rasa cintakan terhadap dunia ni dalam hati. Jangan ada sekelumit. Dia pertama dia ada resah gelisah. Resah gelisah tu adalah salah satu poin. Ini bercerita tentang hubbu dunia. Sebab tu hubbu dunia ni dia bersamaan dengan takut mati. Ada bina kan, kalau kita bina rumah besar-besar rasa-rasa nak mati lah. Memang tak. Tu dia angkat tangan minta panjang umur. Kita bukan minta pendek umur pun tidak. Kita hanya minta pada Allah berkahi umur kami.
umur yang berkat. Kita jangan meraihkan birthday kita tu sehingga kita terlupa. Sebenarnya kita kena meraihkan hari jadi kita tu adalah untuk mengingatkan hari kematian kita semakin hampir. Itu sebenar-benarnya. Bukan kita raih tiup belon, tiup lilin sampai tercabut gigi palsu. Tak payah. Ini umur 60 lilin lah. Tak boleh. Benda tu kita kena tukar. Kita sebagai seorang ibu, kita boleh menukar tradisi itu dalam keluarga kita supaya anak cucu cicit kita tak ikut dah. Benda yang batil jangan bagi ikut. Sebab banyak kebatilan yang hari ini kita ikut. Budaya-budaya yang kita sendiri tak kaji. Orang-orang kafir duk buat ni kita tak kaji. Mereka buat itu adalah untuk meraihkan kemenangan kaum-kaum mereka, kita pun ikut. Contoh duk pakai kopi 3 segi tu, ada maksud tu. Birthday kan? Ada maksud. Make a wish, tiup lilin tu, ada maksud. Bukan tak ada maksud. Kalau saya cerita memang panjang. Apa lagi? Dalam kehidupan kita yang kita ikut. Roti cousin tu, bentuk bulan sabit tu kan. Itu ada maksud. Macam mana dia orang bagi roti tu. Tanda kemenangannya, orang-orang kafir ni dalam sesuatu perkara tertindasnya Islam, maka dia buat roti bentuk sabit tu, dia bagi orang makan. Hari ni ada jual kan? Dan yang beli siapa? Orang Islam. Bagaimana orang-orang kafir ni menukar daripada kopiah menjadi cap, jadi topi. Pun ada. Ketika zaman kejatuhan Rom, Utsmaniyah tu. Semua orang ketika itu pakai kopiah. Dia punya nak tukar tu, dia pergi pada Jerman, dia kata tolong keluarkan, bagi percuma dekat dia orang ni topi. Sebab kejatuhan Islam ketika itu, dia nak tutup Islam. Hari ni berapa ramai anak muda pakai topi. Dia tak tahu simbolik tu. Tu sebab kena ada ilmu untuk kita belajar. Moga-moga Allah peliharalah kita ini, sisa umur kita pun berbaki sedikit ini. Moga-moga Allah selamatkanlah kita daripada perkara-perkara yang kebatilan. Perkara-perkara yang benar Allah tunjuk sebagai benar, perkara-perkara yang batil Allah tunjuk sebagai batil. Kalau kita hujah tentang agama pun, ahli sunnah wal jamaah pun hari tu pun tak habis. Kan Datuk Rohani kan, duduk tertanya-tanya lagi. Banyak lagi benda nak tanya sebenarnya. Pun tak habis. Rasa macam tak cukup. Tak settle lagi. Masalah tak settle lagi kata orang kan. Macam nak tertanya, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Itu pun pedek tu. Sejam setengah kita hentam bab tu je. Pun rasa tak cukup. Alhamdulillah Allah sambung pula semalam kita dengan kuliah ciri-ciri guru mursyid pun Allah dah cerita lah. Macam mana kita nak ukur guru mursyid ni. Nampak tak? Semakin kita ini inginkan yang benar, Allah akan lorongkan pada kebenaran. Kita tak perlu buat apa-apa pun, Allah akan zohirkan kebenaran. Allah akan buka. Masa dia akan tiba. Kita perlu jalan yakin ni. Yakinlah dengan sebenar-benarnya ketika itu petunjuk Allah bagi, ketika itulah kita jalan, Allah akan datangkan. Mana yang kita rasa benda tu tak penting tapi Allah kata benda itu penting. Benda-benda tu lah kita nak tahu manakah guru mursyid. Kan ada orang tanya, tak tahu dah, confused dah. Ikut ustaz mana ni? Ustazah mana ni? Kan? Sebab mereka ini semua mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah yang tulen. Kisah daripada ahli sunnah wal jamaah pun kita tak tahu. Macam mana kita nak mengaku kita ni ahli sunnah wal jamaah? Tu pun tak habis cerita. Nak cerita mazhab pun tak habis cerita ni. Kan? Kalau nak cerita manhaj pun tak habis cerita ni. Tapi nak mengaku kita ahli sunnah wal jamaah. Tu yang sukar. Inilah antara perjalanan kita nak habiskan sisa umur hidup ni dengan benda ni untuk kita melawan dan mencari. Di samping kita beramal ibadah, suatu benda yang kita anggap baik walaupun tidaklah dilakukan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ditinggalkan oleh para alim ulama kita pun dah syukur rahmat dah untuk kita beramal. Jangan ada lagi kegusaran. Ini isu-isu yang panas, contohnya ahli sunnah wal jamaah, saya dah alhamdulillah hari tu cerita banyak sangat. Okay, kita pun bawa. Ini belum masuk part bid'ah lagi. Belum kita masuk part syiah lagi. Macam mana nak kita ketahui bid'ah dan syiah. Lagi biol lah kita nanti kan. Belum kita masuk lagi tentang tawassul. Belum kita masuk lagi tentang istirahsah. Belum kita masuk lagi tentang tabaruk. Allah. Macam mana nak cakap? Cek mic lah.
letak jawatan dah Ustazah, ikut lah apa pun. Kan? Maka kita ngajilah sikit-sikit. Janji kita dapat. Mungkin kita tak dapatlah menjemput ustaz-ustaz sebab kita faham bayaran-bayaran ustaz ni dia ada bayarannya. Kadang-kadang kita pun tak mampu. Nanti insya-Allah lah saya belajarlah bertatih-tatih sedikit. Dapatkan rujukan yang betul, insya-Allah nanti saya akan sampaikan. Itu je. Itu je lah antara ikhtiar saya. Sebab kalau kita nak invite ni payah juga dengan ada majlis macam-macam kan. Benda ni lah yang saya terfikir jugalah macam tak apalah kita bantu-bantu sikit kan. Senang je. Acik-acik duduk je lah kat rumah. Saya dah cari ilmu nanti. Acik-acik buka je link tu. InsyaAllah saya cakap. Itu je lah maksudnya kan. Teruskan beramal ibadah. Moga-moga Allah restui pertemuan kita pada malam ini. Pertemuan kita kerana Allah. Perpisahan kita juga kerana Allah. Moga-moga dipahami. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan insya-Allah pada hari Jumaat, insya-Allah esok kita ada bacaan Yasin pagi 9 pagi insya-Allah secara online juga. Bagi mereka yang ingin bersama-sama dalam apa tu kita panggil infak air balang masih lagi pada minggu ini kita jalankan insya-Allah. Jadi kita akan bagikan poster, mungkin ada tim kita yang akan bantu untuk menguruskan. Kita ambil je lah bahagian satu slot RM5. Kita masih lagi jalankan pada hari Jumaat ni insya-Allah. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baik Kak Noh ada ke? Ada. Awak dah kasih dah link tu. Alhamdulillah. Okay. Kasihlah tengok. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua.